Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami. Jika anda belum tekan butang subscribe, sila subscribe untuk mengetahui lebih banyak info selepas ini. Jadi untuk video pada kali ini, saya nak ajar anda semua berkenaan dengan data validation. Kalau sebelum ni kita dah dengar data validation dalam spreadsheet, tapi kali ini adalah data validation dalam kita punya Google Form. Okay, kita nak ajar tentang data validation. Okay, data validation ini. Alright, so apa itu data validation? Okay, kita akan buka yang first ni dulu untuk data validation. Okay, data validation ni, ingat kalau dia akan muncul hanya di short answer dan juga dekat paragraph. Okay, short answer dengan paragraph. Okay. Untuk di sini, kita boleh tekan ni, response validation. Response validation ni adalah salah satu daripada data validation ni lah. Okay, response validation. Okay. Dalam response validation ni, kita boleh tengok. Okay. Contoh, number, text, length, regular expression. Okay, kalau number, contoh kalau number, sekarang ni nama penuh. Okay, nama penuh kita ikut lah. Nama penuh, text, contains, ada ke tak, doesn't contains, email address ataupun URL. Ini selalunya kita letak biasa je, text saja. Okey. Kita letak text contain settle. So kita tak bagi tahu benda lain. Kalau dia tak letak text, contohnya dia pergi letak emoji ke apa ke, kita buat kat situ only text. Kita tulis only text. Alright. Contoh kita pergi kat email pula. Okay, kalau dekat email kita tekan response validation. Kita pilih dekat dia text, lepas tu kita pilih content. Content ni kita pilih email address. So dia hanya boleh tulis email address. Kalau email address dia tak ada alliance, tak ada .com, tak ada dot apa-apa kat belakang tu, dia akan dikira sebagai tak sah. Okay, contoh customer text ni, please write, okay, bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Sila isi email anda dalam keadaan format yang tepat. Okay. Dia sebagai email address untuk dia set lah validation dia. Okay, ini untuk nama penuh. Okay, saya tambah lagi contoh. Saya nak dekat sini nombor telefon. Okay, nombor telefon. Nombor depan nombor besar. Okay, saya letaklah dekat description. Saya tulis dekat description, isi nombor telefon anda tanpa sengkang. Okay, buat dalam kurungan dash. Okay, maksud dia tak perlu letak dash. Okay, dalam sini anda tulis response validation, pilih number dan pilih equal to. Ataupun ini kalau kita nak tetapkan, maafkan saya. So, kita boleh pilih je is number. Okay, is number maksud dia benda tu adalah number. Tulis kat sini, tidak perlu sengkang. Ataupun jangan letakkan dash. Okay, sengkang atau abjad. Okay, abjad ABCD lah, abjad ABC contoh. Okay. Alright, ini adalah untuk dia. Kalau contoh number tu anda dah tetapkan something greater than, nombor tu mesti lebih daripada something. Contoh anda ada nak buat soalan something yang anda nak bagi clue dekat jawapan student anda. Kalau dia letak jawapan tu, jawapan dia salah. Jawapan dia mesti lebih daripada tu. So anda boleh pilih greater than lah. Okay. Dan seterusnya kita ada lagi dekat sini length. Length ni maksud dia, contoh anda nak student anda hanya tulis 100 patah perkataan sahaja. Kalau tak, not enough. Okay. Not enough pula. Kalau maximum, maksud dia exceed lah. Okay. Cannot exceed. Tak boleh melebihi. Okay. Dilarang melebihi. Contoh. Kalau anda letak dia minimum, maksud dia minimum mesti kena capai 100. Kita cakap tidak mencukupi. Kalau dia tekan enter saja ke bawah tapi dia tak siap, tak lebih daripada 100, akan muncullah arahan tidak mencukupi, dia kena tulis lagi. Okay. Dan yang seterusnya kita ada regular expression. Regular expression ni dia akan ada macam content ataupun kita letak ada pattern something lah.
Okay, tapi saya nak tunjuk yang dekat length ni lah. Contoh yang tadi kita buat tu kan. Kita buat maksimum, kita buat 5 perkataan. Dia patah perkataan tau. Macam ayam, A-Y-A-M, 4. Dikira macam tu dekat Google Form ni. Okay. Dan saya juga nak terangkan yang seterusnya. Itu adalah pasal kita punya data validation atau response validation. Okay, so sekarang ni saya nak terangkan yang seterusnya pula berkenaan dengan yang lain pula. Contoh sekarang dekat kita punya soalan rate, okay? Soalan kadar, okay? Dia tak ada apa-apa jenis yang macam tu. Tapi kalau untuk soalan yang macam ni, yang grid view ni, dia ada juga dekat bahagian sini untuk limit to one response per column. Maksudnya satu kolom tu nanti dalam kita view nantilah. Okay, kalau kita view nanti, preview nanti, dalam satu kolom tu dia hanya boleh ada satu je. Okay. Limit satu je. Kalau nak shuffle row order, maksudnya orang ni akan jumpa macam ni pula. Orang ni akan jumpa macam tu pula. Ini sebenarnya waktu kita nak buat soalan lah kepada student-student supaya student tak boleh nak meniru dan sebagainya. Okay, description macam biasalah. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk lagi yang special sikit. Untuk kalau dekat bahagian, kita tambah satu. Okay, kita buat soalan multiple choice. Okay, saya rasa ada soalan multiple choice question tak dalam ni. Okay, contohnya macam soalan multiple choice question tadi yang bertanyakan adakah anda pelajar UKM. Okay, dalam kategori mana kan? Soalan ni ada berada dalam kategori mana? Okay. Kita tekan titik 3 dan kita pilih go to section based on answer. Dia akan bawakan kita kepada sini. Jadi, saya dah setkan tadi section. Kalau pelajar Ohana, dia ada section dekat sini. Dia akan berada ke section 3 untuk isi bahagian ni. Di mana orang luar daripada Ohana tak perlu isi benda-benda ni. Dan juga dia ada section yang keempat, itu peserta luar. Okay. Untuk orang peserta luar isi nombor kad pengenalan. Sebab pelajar Ohana ataupun pelajar UKM, dia boleh isi nombor metrik. Okay, contohlah kalau kita nak buat pelajar UKM. Okay. Sebab pelajar Ohana terlalu umum lah. Okay, sebab macam tak match kan dengan pelajar peserta luar nak letak nombor IC kan. Okay. So, pelajar UKM lah kita ubah kat sini. Okay. Pelajar UKM. Okay, jadi untuk pelajar UKM, kita akan set dia sebagai, kita tekan, saya tunjuk lagi sekali, tekan go to section based on answer. Kalau nak buang, kita buang saja. Kalau kita tekan balik, dia ada balik. Kita tekan dekat sini, macam pelajar UKM, kalau dia dah isi, dia tick pelajar UKM, kita nak dia pergi ke section pelajar UKM. Okay. Kalau bukan pelajar, kita nak dia pergi ke section peserta luar. Jadi, maksud dia, nanti dalam view dia, okay, kita tunjuk view, saya tunjukkan view, next, saya tekan preview. Dan apabila dia isi, contoh saya isi nama penuh okay, saya isi semua benda ni, nombor email diperlukan. Okay, saya letak email saya. Dan dia nak semua benda ni, saya tekan next. Okay. Oh, maafkan saya tak isi pula. Contoh kalau saya isi, contohlah, kalau saya isi pelajar UKM. Okay, saya isi pelajar UKM. Saya tekan next. Dia akan bawa saya ke ruangan pelajar UKM. Kalau saya tekan next lagi, daripada pelajar UKM, dia terus akan bawa saya ke maklum balas sudut hati. Sebab kita dah main dekat bahagian section dia tadi. Okay. Contohnya, kalau saya isi bukan pelajar Ohana, bukan pelajar UKM, pelajar luar, dia akan bawa saya terus ke peserta luar. Okay, itu kena isi nombor kad pengenalan dan seterusnya dia akan bawa saya ke maklum balas sudut hati. Okay, nampak tak beza dia ada dengan tak ada section base ni. Okay, section base ni kita kena tetapkan sendiri. Maksudnya kita akan refer dia kepada manalah. Dan untuk more interesting, kita boleh tengok dalam escape room nanti, dalam video-video yang terakhir berkenaan dengan Google Form ini. Okay, dan seterusnya kalau untuk soalan checkbox, okay, soalan checkbox pun sama saja. Dia ada response validation. Okay, dalam response validation ni dia nak tetapkan contoh jawapan tu macam mana dan sebagainya lah. Kalau kita refer dekat sini, kita anggap dia sebagai checkbox. Okay, dekat sini dia ada response validation. Kita boleh pilih select at least. Okay, maksud dia select exactly. Kita nak jawapan tu, okay, add others kan. Kita nak jawapan tu, dia boleh pilih satu saja. Kalau satu, kita tulis kat situ no more than cannot more than one answer. Tidak boleh ada lebih daripada satu jawapan. Okay, kalau dia pilih, kalau kita letak select at most,
maksud dia paling banyak dia boleh pilih satu, paling banyak. Ataupun saya ada at least kurang-kurangnya satu, dia kena pilih 2 dan ke atas. Okay, kita preview sikit. Saya nak tunjuk apa yang akan berlaku. Tekan next. Okay, dekat sini contoh sebab dia kata saya letak satu kan. Kalau letak 2, jangan kata dia akan bagi arahan cannot more than one answer. Contoh nama penuh. Kalau tiba-tiba saya tulis nombor sebab boleh, sebab dia masih teks. Nombor telefon. Kalau saya tulis dia sebagai huruf abjad dan sebagainya, saya tak tulis ni Okay, saya perlu betulkan semula dekat bahagian Google Form. Okay, untuk bahagian nombor telefon, saya ubah length patutlah. Okay, kita perlu tekan pada nombor dan pastikan kita pilih is a number. Okay, saya buang balik yang tadi, saya leavekan dia, saya tekan preview semula, saya tekan next. Dan saya semak semula bahagian nombor telefon. Sekiranya saya tulis ABC, dia akan bagi tahu siap-siap must be a number. Perlu jadi satu nombor. Okay. Jadi kita tengok lagi yang lain pula, yang seterusnya. Contoh kalau saya ada file upload, dia tak adalah validation sangat pun. Okay. Dia hanya ada description saja. Dan yang lain pun sama juga. Kalau checkbox grid ni ada juga macam tadi, dia nak require setiap row kena jawab. Kita tekan sini. Setiap row kena bagi jawapan. Ataupun kalau nak remit satu row, satu jawapan saja, tekan sini. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe channel kami dan juga video ini. Dan sebarkanlah ilmu ini kepada rakan-rakan anda dan guru-guru anda juga, pensyarah-pensyarah anda juga, agar mereka dapat menghasilkan, mereka dan juga anda dapat menghasilkan satu Google Form yang berkualiti. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. See ya.